نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. Pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan taufik hidayah daripada Allah, maka dapat kita berada di masjid yang beriktikaf dan seterusnya menanti untuk menunaikan solat Jumaat, dan kita adakan sedikit tazkirah sebagai santak rohani kerana Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah ataupun peringatan, kerana peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan insya-Allah giliran saya bertazkirah, saya akan memilih untuk melihat tadabbur suratul Kahfi. Mungkin kita tidak baca per ayat kerana kita hanya sebulan sekali sahaja, tetapi untuk kita melihat kerana surah Al-Kahfi ini surah yang sinonim dengan hari Jumaat. Kerana Nabi SAW menyuruh kita membacanya khususnya pada hari Jumaat. Dalam hadis disebut, man qara'a surah Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu min an-nur ma baina al-jum'atayn. Sesiapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka pada hari Jumaat, pada hari sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila idari as-sama, Allah akan berikan cahaya daripada tapak kakinya sehingga ke langit, dan cahaya itu bersinar sehingga hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atayn, dan diampunkan baginya di antara dua Jumaat. Maknanya dosa-dosa kecilnya diampunkan sepanjang seminggu sehingga Jumaat yang akan datang. Bahkan siapa yang menghafal suratul Kahfi 10 ayat, man qara'al ashral awaqib, dalam setengah hadis yang disebut man hafizah, sesiapa yang menghafal ashral ayatin min awali suratul Kahfi usima minad dajjal, maka dia selamat daripada dajjal. Dan dalam hadis lain dia tidak sebut menghafal, dia sebut man qara'al ashral awaqib, siapa membaca 10 ayat yang akhir daripada suratul Kahfi, fa innahu ismatun lahu minad dajjal, maka dia terselamat daripada fitnah dajjal. Jadi kita kena mengambil peluang untuk membaca surah Al-Kahfi khususnya pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Kalau kita tidak boleh membaca keseluruhannya, maka sekurang-kurangnya 10 ayat terakhir atau 10 ayat yang pertama. Dan kalau kita ada masa yang cukup dan kemampuan, kita hafal 10 ayat yang pertama surah Kahfi. Nabi menyatakan diselamatkan daripada dajjal. Cuma pada pagi hari ini, tengah hari ini kita nak bincang kerana dalam surah Kahfi itu ada 4 fitnah yang telah ditonjolkan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Kahfi. Fitnah, kalau ditanya orang Melayu, kita tanya orang kampung, kawan-kawan kita, budak sekolah, pelajar, apa makna fitnah? Biasanya jawapan yang selalu kita dengar ialah menuduh orang tanpa bukti. Itu fitnah. Awak jangan tuduh saya tanpa bukti, ini fitnah. Itulah kebanyakan makna fitnah yang dipahami oleh majoriti masyarakat Melayu. Mereka memahami fitnah dengan makna tuduh orang tanpa bukti. Sebenarnya makna fitnah ini tidak tepat. Bahkan tidak ada pun disebut dengan makna fitnah itu tuduh orang tanpa bukti. Mungkin dia boleh diambil sebagai serpihan daripada makna yang besar daripada makna fitnah. Dan untuk mengetahui makna fitnah khususnya yang terdapat dalam surah Kahfi, iaitu fitnatul akidah, iman, ujian kepada iman, kepada harta dan melibatkan ilmu. Fitnah itu ada 4 makna. Ada 4 makna. Yang pertama ialah al-ibtila wal ikhtibar, iaitu ujian dan juga cobaan.
Fitnah bukan makna menuduh orang tanpa bukti. Makna yang paling dominan fitnah yang kita tengok dalam Quran, kita boleh rujuk dalam suratul Ankabut ayat 2. Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka apabila mereka akan dibiarkan begitu sahaja setelah mereka mengatakan beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak difitnah? Takkan kita nak faham makna fitnah di sini, mereka tidak dituduh tanpa bukti. Sudah tentu jauh lari daripada yang dimaksudkan oleh ayat ini. Maknanya fitnah dalam ayat ini yang Allah sendiri tegakkan makna fitnah ialah ujian. Fitnah itu ujian. Macam bagi manusia itu juga boleh dipanggil fitnah, ujian kepada manusia. Ada yang gagal, ada yang lulus. Kita tengok seorang artis yang kehilangan rumahnya Emilius kata siap. Walaupun hancur 200,000, 90% tak siap, tetapi dia boleh mengatakan ini adalah ujian Allah. Terima dengan redha qadar dan qadar Allah. InsyaAllah ini menunjukkan bahawa dia telah lulus ujian. Dalam ujian ini ada orang tak lulus, maki hamun, bombok, bahu dilayang sebagai kluster kayangan, tak nak nasi lemak, nak nasi ayam. Contoh, ketika orang sedang mencatur makanan, dia masih lagi menunjukkan kesombongan dan keegoan ketika Allah datangkan ujian. Bagi yang ini bukan untuk menghukum dosa semata-mata. Dia kadang-kadang sebagai ujian. Bala-bala yang menimpa ini, kerana kita tengok dalam hadis Nabi menyebut, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Sedahsyat-dahsyat bala yang menimpa manusia ialah yang menimpa para nabi. Kemudian orang yang serupa dengan nabi. Orang-orang yang kuat iman, ulama-ulama makin hebat ujian. Kalau yang menimpa sesuatu yang menduka citakan, yang menyedihkan itu adalah merupakan petanda Allah SWT murka semata-mata, kita tengok Nabi kita kehilangan anaknya. Semua anak yang meninggal dunia ketika Nabi SAW masih hidup kecuali Fatimah. 7 orang anak Nabi yang kecil ada, yang sudah berkeluarga ada. Kita dapat bayangkan bagaimana sedihnya perasaan Nabi. Ini ujian. Kalau dikatakan kena penyakit itu tanda Allah Ta'ala menghukum seseorang kerana dia berdosa, maka Nabi Ayyub adalah Nabi yang kita terkenal dia menimpa penyakit yang telur. Sebenarnya semakin kuat seseorang itu beriman, semakin besar ujian atau fitnah yang menimpa dia. Cuba kita tengok dalam para rasul. Ada rasul digelar ulul azmi. Ini yang tertinggi. 313 orang rasul, yang paling hebat sekali 5 orang, iaitu ulul azmi minar rusul. Rasulul azmi ini diangkat darjahnya oleh Allah SWT bukan dilihat dalam aspek ibadah. Bukan tengok Nabi Zulkifli ini kerana kurang sikit ibadah daripada Nabi Ibrahim, maka dia tidak layak mendapat pangkat ulul azmi. Tidak. Pangkat ulul azmi ini diberikan kepada Nabi yang paling teruk menerima ujian, mihnah, tribulasi, dan yang paling mempunyai kualiti kesabaran yang hebat, dan diwakili oleh 5 orang yang bermula dengan Nabi Nuh alaihissalam. Cuba tengok Nabi Nuh berdakwah siang malam pagi petang, bukan part time tapi full time. Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah kepada kaumku pagi petang siang malam, tapi tidak bertambah dengan dakwahku melainkan lari. Bukan 950 bulan, tapi 950 tahun. Kesabaran apa yang luar biasa ini? Maka inilah yang disebut sebagai ulul azmi minar rusul. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dia diuji dengan Bani Israel yang keras kepala. Tak pernah Allah melayan Bani Israel dengan layanan yang hebat, lebih daripada kluster kayangan. Allah turunkan hidangan daripada langit yang disebut Maidah, daripada langit untuk melayan mereka. Tak perlu mereka memasak, maka apa, semua diturunkan oleh Allah. Allah hancurkan Firaun dengan memberi kemenangan kepada Bani Israel. Allah tunjuk macam-macam mukjizat di tangan Nabi Musa untuk menyebabkan Bani Israel beriman. Tetapi ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk berjihad melawan golongan Jabbarin, apa mereka jawab sebagaimana dirakamkan oleh Al-Quran?
Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu pergilah Musa berpegang dengan Tuhan kamu. Kami mahu duduk senang-senang, relax-relax, berada dalam zon selesa. Mana tak sakit hati, mana tak tercabar, tuan-tuan. Sebab tu Nabi Musa disebut ulul azmi. Nabi Ibrahim dengan ujian Ibu Hana macam-macam. Nabi Muhammad SAW sudah tentu, Nabi Isa dan sebagainya. Mereka bukan dilihat dari aspek ibadah, bukan kerana puasanya, bukan kerana zakatnya, bukan kerana haji, tapi kerana keteguhan iman dan kesabaran mereka dalam menghadapi ujian. Sebab tu makna fitnah yang pertama ialah makna ujian. Kita tak kena banjir, tapi kita diuji. Adakah duit kita mengalir kepada mereka yang menjadi mangsa banjir? Alhamdulillah, saya tengok ada daripada pihak Bintan dihantar bantuan gambar orang pergi. Kita tengok Abang Biba yang mewakili orang-orang Melaka pergi dengan berbekalkan RM50. Dia insya-Allah lulus ujian. Walaupun kita tak mampu untuk pergi barangkali, sekurang-kurangnya ada tanda solidariti dan juga simpati kita. Kalau tidak, kita gagal dengan ujian. Nampak menimpa orang Selangor dan orang Pahang, sebenarnya kita juga sedang diuji. Tuhan nak tengok macam mana kita mengambil simpati dan juga mengambil berat tentang nasib menimpa saudara kita. Sebab di sana ada hadis yang menyebut, "Man lam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak mengambil berat tentang urusan orang beriman, orang Islam, maka bukan dari kalangan mereka. Saya rasa kita akan gagal ujian kalau ketika banjir berlaku dalam ketika mencapai tahap yang sangat kritikal di Selangor baru-baru ini, ketika makanan dicatat, lalu kita post dalam Facebook kita, dalam Instagram kita, maka di tempat-tempat sedap, maknanya kita tidak ada nilai sensitivity dan mungkin kita gagal dari sudut perasaan yang diuji. Sebab tu fitnah bukan makna tuduh orang, tapi fitnah makna diuji. Dan ujian setiap hari datang kepada kita. Subuh tadi kita dibangun diuji, nak sembahyang subuh atau tidak. Kemudian ada orang diuji, nak pergi masjid berjamaah atau tidak. Semua itu ujian. Kadang-kadang kita lulus dari satu sudut dan kita gagal dari sudut yang lain. Orang yang diberikan harta diuji dengan hartanya. Korun sebelum dia miskin, bagaimana dia sangat rapat dengan Nabi Musa AS. Tapi setelah dia beri kekayaan dan ada 12 orang lelaki yang gagah memikul kunci saja, bukan memikul harta, kunci saja, maka dia mula-mula menjadi sombong, tidak mahu mengeluarkan zakat, bahkan bertindak berupa pelacur untuk memfitnah Nabi Musa AS. Maka Allah telan Korun dengan harta-hartanya. Sampai sekarang kalau orang jumpa harta mana-mana, orang panggil harta karun, walaupun jumpa belakang dia. Yang Korun itu dekat Mesir sana. Tak ceritanya banyaknya harta Korun diuji. Ada orang waktu dia sakit, okey, tapi bila dia sihat, dia mula lupakan Tuhan. Kita diuji dengan mengikut kadar masing-masing. Tak ada orang yang tidak diuji. Sebab tu makna fitnah yang kita kenal pasti ialah makna ujian. Allah Ta'ala akan ujian kepada kita. Sebab tu Tuhan sebut, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hanya saja harta-harta kamu dan juga anak-anak kamu adalah fitnah. Bukan anak kita fitnah kita, bukan harta kita fitnah kita. Ujian. Anak itu ujian, harta itu ujian. Ada orang dapat harta, tak bayar zakat, tak boleh dah infak, tak boleh dah itu, dia gagal dalam ujian dengan harta. Ada orang dapat anak, anaknya tak suruh solat, tak didik dengan didikan agama dan sebagainya, dia gagal dalam ujian terhadap mendapat anak. Itu makna pertama fitnah. Yang kedua, makna kedua fitnah ialah al-i'jab bisyai', kagum dengan sesuatu. Kagum dengan sesuatu itu fitnah. Makna fitnah ini Quran sebut dalam surah Yunus ayat 85, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, jangan jadikan kami sebagai bahan fitnah bagi kaum yang zalim. Iaitu jangan menzahirkan ke atas kami rasa takjub dan menyangka bahawa golongan zalim itu lebih baik daripada kami. Merasa kagum dengan kezaliman, dengan orang-orang zalim, dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, rasa kagum dengan mereka secara melampau, itu juga fitnah. Ada orang kagum sangat dengan tokoh-tokoh daripada barat yang tidak Islami.
mengambil kata-kata mereka sebiji demi sebiji untuk menentukan cara hidup mereka. Sedangkan kita tidak kekurangan orang-orang Islam dan juga tokoh-tokoh Islam. Bukan salah kita mengambil ilmu daripada barat, Nabi tak pernah sekat. Nabi kata al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah, barang hikmah itu adalah barang hilang milik orang beriman. Fa aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Di mana saja kamu jumpa, kamu boleh ambil. Kata-kata hikmah Confucius, kata-kata hikmah Shakespeare, kita boleh ambil di sini. Tak ada masalah selagi tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Tetapi kita kena dahului yang kita punya hadis Nabi, ulama-ulama kita. Jangan kita langkau. Bila kita langkau, kita telah kena fitnah. Tanpa sedar, kita sebenarnya telah difitnah kerana merasa kagum kepada orang-orang yang zalim. Apa kezaliman yang paling besar? Kezaliman yang paling besar ialah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah zalim yang paling besar. Bukan zalim ini seperti dia bunuh orang, dia pukul orang, tidak. Zalim ini syirik. Memang ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang bukan Islam hebat, tapi maknanya jangan kita merasa kagum kepada mereka sampai mengerepikan apa yang ada pada kita, sehingga kita mengikut sebiji-sebiji cara hidup mereka dan merasa kerdil dengan yang dimiliki dalam khazanah keilmuan kita dan juga yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita kena ingat, itu juga fitnah. Kalau kita tengok makna fitnah ikut orang Melayu, jauh lari, tuduh orang tanpa bukti. Mungkin ada orang sampai sepanjang hidup pun dia fikir makna fitnah itu je. Tuduh orang tanpa bukti, ini standard budak sekolah. Budak sekolah kan, kalau cikgu di situ panggil, cikgu jangan tuduh saya, jangan fitnah saya. Itu standard budak sekolah. Siap dia baca ayat Quran lagi walaupun terjemahan. Fitnah lebih berat daripada membunuh. Kalau dia baca, kalau tengok tafsir ayat Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih besar daripada membunuh. Bukan fitnah yang tuduh orang tu. Fitnah yang besar daripada membunuh itu ialah syirik, kekufuran. Bukan fitnah tuduh orang tanpa bukti. Itu pun salah juga. Guna ayat Quran tak kena pada tempat. Macam ada orang baca inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasib mereka. Lalu mereka kaitkan mengubah nasib itu, kamu kena kerja rajin-rajin, kamu kena tingkatkan ekonomi kamu supaya barulah Allah mengubah kamu kena berusaha. Sedangkan ayat ini tak ada kaitan langsung dengan soal ekonomi, soal-soal yang dikaitkan. Maksud mengubah itu mengubah yang ada dalam diri kita, iaitu keimanan dan ketakwaan itu. Bukan berkaitan dengan ubah sebagaimana kita faham, kamu kena kerja rajin-rajin, nanti Allah beri rezeki. Ayat kerja rajin-rajin Tuhan beri rezeki ada ayat lain, bukan ayat ini. Sebab tu untuk melihat makna Quran, jangan kita tafsirkan sendiri. Kerana kita tak erti bahasa Arab. Macam kalau orang faham makna saja, dia tafsir wal fitnatu asyaddu minal qatli, jauh lagi. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Lalu dia kata menuduh orang tanpa bukti lebih dahsyat daripada membunuh. Sedangkan fitnah di sini bukan itu. Sebab tu kena bergantung kepada. Kemudian yang ketiga makna fitnah ialah al-mail anil haq, yakni berpaling daripada kebenaran. Orang yang berpaling daripada kebenaran juga itu fitnah. Kebenaran sudah ada, tapi dia ikut yang lain daripada kebenaran, itu fitnah. Belajar agama tinggi-tinggi tapi bawa perkara mengarut-garut dalam ceramah, contoh, itu fitnah. Saya kadang-kadang pelik bila ceramah-ceramah setengah-setengah, bukan semualah asatizah yang bawa benda-benda yang pelik-pelik. Contohnya, kalau pakai kayu gemunggal letak dalam poket, maka kayu itu boleh mengelakkan sihir, ciri saka dan sebagainya. Sejak bila Allah Ta'ala nyatakan dalam hadis ke dalam Quran bahawa kayu tertentu ada kekuasaan yang boleh menyebabkan setan takut? Dia sebut ni ustaz. Takkan ini boleh menjadi syirik? Bila letak dalam poket, jadikan buah tersebut letak dalam poket. Adakah Tuhan buat sesuatu benda yang bersifat statik yang boleh menyebabkan setan jadi takut? Kalau ada, Nabi sudah sebut lama dah. Dulu yang jual kayu pokal tu ustaz, ada setengah ustaz. Kononnya kayu pokal begini-begini,
maksiat dia. Sampai ada orang syirik. Ini fitnah. Kenapa? Kerana menyeleweng daripada kebenaran. Kalau buka Quran hadis tak ada pun Nabi suruh berubah dengan benda-benda yang seperti ini. Kalau makan, kalau sapu, kalau buat pembedahan, itu ada penyebabnya. Tapi kalau setakat pakai, letak dalam poket, apa beza dengan azimat? Apa beza dengan azimat? Ayat Quran pun tuan-tuan, dan surah Yasin bukan kita letak gantung niat sebagai azimat. Dia boleh bertukar jadi azimat. Yang kita kena buat, Quran dan hadis ini kena baca, bukan gantung boleh untuk perhiasan mengingatkan kita, itu tak apa. Sebab tu berhati-hati siapa yang letak nama anak Fatin, F-A-T-I-N. Bukan tak boleh, tapi kena gunakan ta. Kalau tulis bahasa Arab guna ta. Fatin. Jangan Fatin dengan ta. Jangan fa'alih tanun. Kerana makna fa'alih tanun al-mudillu 'anil haqq. Sesat daripada kebenaran. Kalau kita ada nama anak Fatin, orang Melayu kan anak Fatin lah. Panggilnya Fatin. Ta, kena arak sikit, belajar arak sikit. Jangan Fatin. Kalau Fatin yang menyeleweng daripada kebenaran. Itu macam dulu ada saya jumpa anak murid saya waktu belajar di sebuah sekolah. Nama Sarikah, Nur Sarikah. Sarikah pencuri perempuan. Ada dalam Quran nama itu Sarikah wa Sarikah, As-Sariq wa Sarikah, pencuri laki pencuri. Fatin maknanya al-mudil anil haqq. Dia asal daripada fitnah. Maka dia isim fa'il lah kita belajar isim. Pembuat. Yang ni orang yang menyelewengkan manusia daripada kebenaran. Kalau siapa ada nama yang Fatin, kalau tulis Jawi untuk sekolah agama dia tu, jangan fa'alih tanun, fa'alih qad. Fatin makna cerdik lah. Walaupun tak ada tabar mutah tu tak apalah. Mana yang cerdik, fatanah. Kan sifat Nabi salah satu sifat wajib bagi Rasul, fatanah. Bahasa Arab dia sensitif kan. Bertukar huruf boleh bertukar makna. Bertambah huruf, bertambah makna. Jadi Fatin ni maknanya menyeleweng juga dari kebenaran juga disebut Fatin. Lepas tu kalau dalam bidang-bidang perubatan jangan mengalu-alu. Baru ni saya selalu sebut dekat masjid ada seorang ustaz ceramah. Dia kata kalau budak menangis kemudian baca pada air, okeylah. Allah okey, tak ada masalah. Kemudian mandi. Kemudian kalau menangis lagi, ambil sejenis kayu apa, kemudian letak kaca-kaca buat mandi. Sejak bila kayu boleh menyebabkan budak berhenti menangis? Kalau menangis lagi, dia kata alternatif ketiga yang lebih power, ambil besi, kemudian bakar sampai merah, kemudian celup dalam air, kemudian mandi dalam air. Dan yang paling saya terkejut, bila dia kata kalau menangis lagi, ambil air cat. Saya orang Kelantan, saya tahu air cat tu apa. Air cat tu air belakang rumah tu, kalau kat kampung tu orang basuh pinggang apa segala, yang mengalir kat belakang rumah yang warna hitam pekat tu, itu air cat. Mandikan budak tinggal air cat. Apa benda ni? Ni kaedah perubatan mana ambil ni? Saya belajar dengan Tuan Guru Dr. Haruddin. Lama juga belajar dengan dia secara formal, yang tidak formal. Tak pernah pun dia sebut benda-benda pelik. Dan saya baca kitab-kitab berkaitan rupiah, syariah pun tak ada pelik. Kata ni mana-mana. Followers ramai. Ini benda-benda kotor. Bayangkan kalau orang bukan Islam dengar. Macam ni dalam Islam nak mengubah orang budak-budak menangis malam. Kalau kita dia menangis bukan sakit perut, bukan tercukup susu, mungkin dia ada disebabkan air, ataupun disebabkan penyakit al-ain, ataupun disebabkan oleh gangguan. Kalau dia sakit perut, kita ubah cara sakit perut. Jumpa doktor dulu. Apa semua ke? Kalau jumpa doktor pun menangis lagi, mesti ada sabtirah. Doktor boleh tahu tengok budak ni kembung ke sakit ke apa-apa. Kalau doktor kata tak ada, clear je. Sabtirah dia yang lain je. Tapi bukan cara dengan air cara. Ini menyeleweng daripada kebenaran dalam ilmu perubatan. Yang terakhir makna fitnah ialah al-ikhtilaf wal-ihtikal. Makna fitnah juga makna perselisihan dan pembunuhan. Peperangan tu makna fitnah. Rupa-rupanya tak ada langsung makna fitnah. Tuduh orang tanpa bukti. Yang orang Melayu duk faham selama.
Sebab tu kadang-kadang yang kita selalu dengar tidak semestinya betul. Bila kita belajar dengan disiplin yang betul, baru kita tahu. Oh, makna fitnah begini rupanya. Dia adalah makna ujian. Ayat sekian-sekian beritahu. Siapa yang beritahu? Allah. Sebab kadang-kadang satu-satu perkataan kalimah-kalimah Arab, ada sahabat pun tak faham. Tambah-tambah kalau baru diperkenalkan, contoh Dayus. Dayus sebelum jahiliyah, orang Arab tak guna perkataan Dayus. Dayus Nabi yang perkenalkan. Sebab tu sahabat walaupun orang Arab, dia tak faham apa makna Dayus. Akhirnya Nabi menerangkan Dayus ialah seorang ketua keluarga yang membiarkan ahli keluarganya buat maksiat dan dia tak larang. Anak dia keluar dating apa semua dengan tunang dia, berduaan naik kereta, dia babak, tak larang. Dayus. Isteri keluar bekerja, tak tutup aurat, pakai ketat-ketat seksi, berwani-wani yang melampau, dia tak tegur. Dayus. Dan yang menggerungkan bila berkaitan dengan Dayus, Nabi kata bukan setakat tak masuk syurga, mencium aroma syurga pun tak mampu. Sedangkan aroma syurga dalam satu hadis disebut 500 tahun perjalanan sudah tercium dia punya bau. Dan kalau kita hitung perjalanan yang menggunakan yang paling tangkas, pantas pada waktu itu kuda ataupun apa, maka bayangkan 500 tahun kuda berlari tak berhenti, berapa puluh ribu kilometer, mungkin jutaan kilometer. Jadi sebab itulah kita kena faham itu konteks Al-Quran dan hadis, barulah kita faham yang sebenarnya. Sebab tu akhirnya saya sebut kita juga supaya kita tidak terfitnah, tidak berlaku khilaf yang ketara dalam sama-sama ilmuwan, kita kena merujuk kepada Al-Quran, hadis, terutama hadis-hadis sahih. Kalau ada sedikit khilaf-khilaf itu biasa, tak dapat dielakkan. Sebab tu mazhab fikih ada 4 yang paling dominan, walaupun sebenarnya mazhab fikih banyak, tetapi Allah munculkan secara dominan 4 sahaja supaya tidak serabut manusia sangat. Dan kesemuanya ada hujah, bukan khilaf yang tak ada yang jadi kerak kepala punya, tapi ada hujah. Sebab tu jangan sekat ada orang nak belajar, ada orang nak bercakap tentang agama, kalau dia gunakan hujah, walaupun dia bukan lulusan agama secara itu, tapi mungkin dia belajar, siapa tahu. Ramai macam tu tokoh-tokoh belajar, kemudian dia boleh menulis, dia boleh apa. Kita jangan dengki pada dia. Awak bukan dia ustaz, awak nak bercakap agama, dia bercakap apa yang dia tahu, okey lah. Bukan dia bercakap benda yang tak tahu. Macam saya bukan doktor, tapi saya bercakap tentang yang saya tahu. Contohnya piramid pemakanan, apa semua yang mudah-mudah, simple-simple, okey lah, doktor pun tak marah. Sebab dia bercakap yang dalam kerangka ilmu yang faham, yang orang awam boleh faham. Tapi yang buat-buat teknikal yang dalam-dalam ilmu perubatan, takkan saya boleh bercakap. Macam tu juga agama. Mungkin ada orang boleh beri tazkirah ringan, yang asal-asal yang boleh difahami semua, tapi membabitkan disiplin ilmu yang tinggi, yang memerlukan istiqrah dan pengkajian, maka serahkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya ulama ahli zikri, yakni ahli Quran, kalau kamu tidak tahu. Bukan suruh condemn, suruh tanya. Tak faham tanya. Dan insya-Allah tuan-tuan, dalam pertemuan lain kita akan terangkan pula bagaimana fitnah dalam surah Al-Kahfi. Ada 4 fitnah terbesar dalam surah Al-Kahfi yang disebut. Sebab itulah surah Kahfi boleh kita katakan surah yang sangat perlu dihadam oleh setiap orang, khususnya bila kita sudah berada di penghujung zaman sekarang yang memerlukan kefahaman yang jitu dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Kerana banyak penyelewengan di luar sana yang berlaku, yang suka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan Sunnah, memberitahu amalan-amalan yang tidak ada dalam Sunnah, sedangkan amalan-amalan dalam Sunnah yang ditinggalkan. Kadang-kadang suka sangat buat benda-benda amalan-amalan, bacaan-bacaan yang bukan daripada hadis. Bukan kita kata tak boleh, tapi yang ada dalam hadis tak buat. Yang kita tak selamat, ikut Nabi dahulu. Kemudian kalau kita ada masa lebih, mungkin boleh zikir-zikir tambahan-tambahan lain. Ini tidak melompat kepada yang lain dulu, tinggalkan yang Nabi. Macam hari Jumaat, kita baca surah Kahfi, sebab Nabi suruh baca surah Kahfi. Kemudian nak baca surah Yasin atau surah apa kan, itu bapak lah. Tapi buat yang Nabi suruh dulu. Yang Nabi suruh dulu. Macam pagi, Nabi kata, pagi baca 3 kul Allah dan Falaq dan Nas.
Baca yang ini dulu. Bila kita dah baca pendidih Nabi suruh, ini surah-surah Nabi suruh, kemudian nak tambah lagi dengan yang lain, jangan tiba-tiba kita melompat suruh surah-surah yang Nabi tak suruh, sedangkan yang Nabi suruh tak buat. Itu macam satu adab yang kurang baik dengan berinteraksi terhadap sunnah dan juga Rasulullah SAW. Dan jangan bila ada para asatizah yang cuba bawa benda-benda macam ni lalu kita tunduk. Ini tuduh-tuduhan yang menyebabkan manusia boleh lari daripada. Ini satu perkara yang tidak patut dalam dunia keilmuan. Jadi saya rasa itulah tazkirah dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat bermanfaat bersama, dan insya-Allah saya akan gunakan kitab inilah, Tafsir Al-Mawdu'i, di antara kitab terbarulah yang saya beli, Niswan Al-Quranil Azim, dan juga ada satu kitab lagi yang ditulis oleh ustaz daripada Indonesia untuk menunjukkan kita tidak tafsir ayat demi ayat kerana tak mungkin akan habis. Sebab kita sebulan sekali saya akan ambil kefahaman dan tadabbur dalam beberapa ayat, kemudian kita akan itu supaya kita dapat memahami secara global atau secara menyeluruh tentang surah Al-Kahfi. Dan bila kita baca pada hari Jumaat, insya-Allah kita tahu apa basis yang ada dalam surah tersebut untuk dijadikan panduan dalam hidup kita, insya-Allah. Tanya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.